Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. InsyaAllah kita akan mulakan baca suratul Kahfi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Jadi adalah syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan. Allah anugerahkan iman Islam sebagai sebesar-besar nikmat, dan dialah Allah yang memberikan anugerah kesehatan, keafiatan, diberi kita ruang dan peluang bersama-sama kita berekul di rumah Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat maghrib secara berjemaah sambil menunggu waktu isya, sama-sama kita talabul ilm. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman dalam firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah pada malam ini kita akan bicarakan tentang peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah dalam bulan Rajab. Dan bulan Rajab ni bulan yang ketujuh ada. Boleh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal dan Rajab. Maksudnya Rajab ni dia bulan yang ketujuh dalam tahun Islam. Bulan yang ketujuh. Dan termasuk dipanggil bulan haram. Bila Allah Subhanahu wa taala firman, Allah kata inna iddatash syuhur innallaha 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala sebut sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. 12 bulan ni bila? Ketika Allah yawma khalaqas samawati wa, ketika Allah cipta 7 kota langit, Allah cipta 7 kota bumi, Allah telah menetapkan 12 bulan. Mana 12 bulan ni bukan zaman orang Arab. Ketika Allah cipta 7 kota langit, Allah telah tetapkan 12 bulan. Dan daripada 12 bulan tu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan dipanggil 4 bulan haram, yang orang Arab beri penghormatan pada bulan-bulan. 3 bulan dipanggil mutawalliyat, 3 bulan yang berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah ni, mana bulan Rajab. Termasuk Rajab bulan haram. Maknanya keistimewaan dia dalam bulan Rajab ni buat amal. Bulan-bulan haram ni orang yang puasa, orang yang bersedekah, orang yang baca Quran dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab. Kerana keistimewaan bulan haram. Jadi kerana Allah SWT cipta
Allah kitarkan manusia. Dalam kitaran Allah kata wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu hari-hari yang kami kitarkan bagi manusia dalam kehidupan. Ada 24 jam, dihidup selama 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kitaran hidup. Sebelum sampai satu masa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman-Nya Allah sebut wa likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat, tiap-tiap manusia ada ajal. Ajal yang apa? Tempoh, masa yang Allah berikan. Fa idza jaa ajaluhum, bila sampai tempoh masa yang Allah berikan, la yastakhiruna sa'ah, dia tak terlambat sesaat dan tak cepat sesaat. Itu kitaran hidup. Jadi dalam bulan Rajab ni, antara sirah yang berlaku dalam bulan Rajab ni banyak. Cuma dia istimewa yang kita akan sambut selalu panggil Isra' dan Mi'raj lah. Isra' dan Mi'raj. Sebab ada yang mengatakan dia berlaku pada 27 Rajab. Isra' Mi'raj cerita dia panjang, insya-Allah dibahas akan datang. Kita akan sebut satu antara peristiwa-peristiwa sejarah yang berlaku ke Nabi SAW dalam bulan Rajab. Dalam bulan Rajab ni antara peristiwa yang berlaku adalah hijrah pertama orang Islam. Hijrah ni, sebelum Nabi SAW hijrah, Nabi telah perintah sahabat untuk hijrah. Hijrah ni mana berpindah daripada Mekah ke Madinah, Mekah ke Taif, Mekah ke Habasyah. Ini dipanggil hijrah berpindah. Dalam sejarah pada tahun kelima kenabian, bila Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu orang rasul yang bawakan Islam, bawa satu kalimah la ilaha illallah, dipanggil tahun Mekah ni tahun kenabian. Pada tahun kelima dalam bulan Rajab, sebab kita tahu bila Nabi SAW dakwah, mula Allah perintah ni dakwah cara sembunyi. Nak tawar Islam ni kebenaran ni kena sembunyi-sembunyi. Nabi sembunyi di rumah Arqam ibni Abi Arqam. Sebab itu dalam sejarah ditulis siapa dia Arqam ibni Abi Arqam. Kerana ketika itu sulit sangat dakwah, sembunyi, rekod. Arqam ibni Arqam ni orang tak boleh detect siapa dia ni. Dia ni sahabat. Siapa dia ni, kat mana dia ni, apa. Dia tak macam sahabat lain. Kalau sahabat-sahabat lain kita boleh buka manaqib, ataupun kita boleh buka sirah seperti Abu Bakar, Umar, ada sirah panjang ni. Orang tulis kitab, buku tentang Sayyidina Abu Bakar. Tapi Arqam ibni Abi Arqam, orang nak tulis sejarah ni panjang pun tak ada. Orang kata dia sahabat Nabi, rumah dia port markas dakwah Nabi SAW. Nak lebih pada tu tak tahu. Sebab awal-awal Islam 3 tahun yang mula-mula dakwah cara sulit. Pergi ke rumah-rumah, tawar manusia pada Islam, sembunyi-sembunyi. Orang yang kenal tak boleh ngaku dia kenal. Seperti Fatimah binti Khattab, adik kepada Umar, ketika Abu Bakar dibunuh, Abu Bakar dipukul. Orang kenal tak laki-laki ni? Fatimah binti Khattab kata aku tak kenal ni. Sebenarnya dia kenal. Nak kata kena sembunyikan Islam ketika. Sehinggalah pada tahun keempat kenabian, Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi dakwah cara terang-terangan. Dakwah cara. Selama ni 3 tahun duduk sembunyi-sembunyi, kumpul kekuatan, keramaian ahli. Tahun ni bila tahun ketiga, tahun keempat orang Islam dah makin bertambah, Allah perintah dakwah cara terang-terang. Dakwah terang-terang. Dan bila dakwah terang-terang ni, Allah perintah Nabi ajak saudara mara mereka dulu, ajak kaum kerabat mereka dulu. Nak ajak terang-terang ni kadang-kadang kita boleh bercakap, tapi kita tak boleh cakap dengan anak kita, kita segan. Sebab mungkin anak kita tahu perangai kita kat rumah. Kadang-kadang nak cakap dengan isteri tak boleh, sebab isteri paling tahu kita. Kadang-kadang orang gah pada pandangan masyarakat, tapi mungkin segi keluarga dia tak gah. Bila perintah dakwah pada keluarga ni, Nabi SAW panggil. Nabi panggil semua bapa saudara daripada Bani Muttalib, Bani Hashim, semua himpun nak beritahu apa? Nak tawarkan mereka satu kalimah yang akan menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Panggil semua. Himpun kat mana? Himpun satu tempat, Bukit Safa.
Tempat kita nak pergi kalau Sani kat Bukit Sofa tu lah peristiwa tu berlaku. Nabi panggil, Nabi beritahu siapa dia. Bapa saudara Nabi, kerabat mereka kenal siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak rekahkan kita, Nabi tawarkan, aku bawa satu kalimah. Yang kalimah dia akan selamatkan kamu. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu bapa saudara ni Abu Lahab. Abu Lahab ni nama dia bukan Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza. Tapi dia digelar sebagai Abu Lahab. Lahab ni yang menyala-nyala. Bapa saudara dia Abu Lahab dengar ni Nabi tawarkan Islam, meninggalkan agama datuk nenek. Dia kata tabat laka sa'irul yawm. Celaka kau wahai Muhammad sepanjang hari ini. Ditunjuk tangan dia angkat, tabat laka sa'irul, celaka kau wahai Muhammad. Allah Jalla wa Ala, Allah turunkan satu surah, Allah kata tabat yada abi lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dia angkat tangan tu. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang diusaha daripada usaha dia semua tak ada manfaat untuk dia, untuk menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Makna dah terang-terang. Bila terang, orang Islam dah jelas. Berlakulah pada bulan Rejab tahun ke-5. Bila Nabi lihat penindasan berlaku, pembunuhan, bagaimana keluarga Ammar, ayah dia Yasir, emak dia Sumayyah dibunuh, Ammar dibakar, ada sahabat seperti Uthman bin Affan digantung, lepas tu dibakar. Nabi SAW perintah sahabat untuk hijrah. Ini dalam sejarah rekod hijrah yang mula-mula berlaku dalam Islam pada bulan Rejab tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian berlaku, Nabi perintah. Nabi SAW tak pergi. Nanti kita akan minta dalam peristiwa Isra. Kenapa Nabi tak pergi dalam peristiwa ni? Kenapa Nabi tak pergi sendiri ni ke Habasyah? Dia ada kisah dia. Nanti kita akan lihat dalam peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj. Nabi perintahkan 15 orang. Ada ahli sirah mengatakan 14, ada mengatakan 15 orang. Yang dipimpin oleh Uthman bin Affan. Ketika tu Abdurrahman bin Auf ada Zubair bin Awwam pun ada anak Nabi Ruqayyah pun ada. 15 orang ni pergi hijrah, perintah Nabi. Dan Nabi tak lihat sebab apa? Kerana di Mekah Nabi tak ada lagi kuasa, tak macam Madinah. Sebab Madinah ni bila Islam, Nabi hijrah, sahabat hijrah, Islam membina negara di Madinah, membina kekuatan, ketenteraan, ekonomi semua di Madinah. Peristiwa Mekah, 13 tahun di Mekah, ditindas, dibunuh, diusir, dihalau dakwah Nabi SAW. Sebab itu tahun ke-5 bulan Rejab, Nabi perintah sahabat keluar hijrah. Sebab nak bina kekuatan, tak ada kekuatan. Ini dipanggil politik siasah dalam Islam. Akhirnya dalam bulan Rejab perintah. Bila orang-orang Arab Jahiliyah tahu orang Islam keluar daripada Mekah, mereka nak panggil tak boleh. Akhirnya mereka buat rancangan tipu daya hantar satu orang yang mengatakan orang kafir macam dah setuju lah, macam tak tindas. Akhirnya selepas 3 bulan duduk kat sana, Uthman bin Affan pun balik. Orang Islam balik lah. Bila balik, berlaku sebaliknya tipu daya mereka. Mereka balik tindas, pukul, belasah. Sehinggalah tahun ke-7 Nabi perintah sekali lagi hijrah ke Madinah, ke Habasyah. Mana peristiwa dia kata bulan Rejab, kisah sejarah mula-mula orang Islam. Sebab itu kalau orang kata orang yang mula-mula hijrah kerana Allah, siapa dia? Dalam Islam orang yang mula-mula hijrah kerana Allah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lain. Sebab dia jadi ketua, dia jadi amir. 15 orang tu Nabi nanti Uthman sebagai ketua dalam. Sebenarnya tu dalam tu ada Abdurrahman bin Auf, dalam tu ada Zubair bin Awam, semua sahabat-sahabat yang awalun, sahabat-sahabat yang jasa dia besar dalam agama. Sehingga Al-Imam Bukhari rahimahullah letaklah kitab sahih dia manaqib orang-orang tu. Ada manaqib Abu Bakar, ada manaqib keutamaan Zubair, Abdurrahman bin Auf, ada kelebihan, keutamaan di sisi Nabi SAW. Tapi Nabi nanti Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman dia menantu Nabi.
antara orang yang menyelamatkan maruah keluarga Nabi SAW, Uthman bin Affan. Ketika dua orang anak dia diceraikan, Uthman menikah dengan anak Nabi SAW. Nak kata peristiwa rejam. Bila yang kedua, Nabi SAW hantar lagi. Cuma yang kedua ni besar sikit sebab orang Islam makin bertambah. Tekanan, bila diberi tekanan, Islam makin hebat. Bila diberi tekanan, Islam makin kuat. Akhirnya pada tahun ke-7 berlaku sekali lagi, Nabi perintah untuk pergi ke Habasyah. Kenapa di Habasyah tak pergi tempat lain? Sebab Nabi tahu Raja Habasyah, Raja Ethiopia ketika tu dia satu orang yang baik, walaupun dia bukan Islam. Asalnya dia bukan Islam, tapi dia tahu dia raja satu orang yang raja baik. Yang kedua ni seramai 100 orang lebih. Dan rekod ada yang mengatakan 101 orang, ada kata 105 orang. Hantar ni dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu dia. Yang kedua ni Nabi SAW hantar Ja'far, seramai 100 orang lebih. Bila Ja'far pergi, Nabi hantar ni, Ja'far ni dia sepupu Nabi SAW. Dia dekat. Dia adik-beradik dengan Ali bin Abi Talib. Dia duduk dengan sebab duduk. Ja'far ni sepupu. Lepas tu Nabi duduk rumah dia, Abu Talib. Dan dia antara sahabat Nabi yang ada irah muka dengan sepupu, yang ada irah muka dengan Nabi, Ja'far bin Abi Talib. Dan dia antara sahabat Nabi yang syahid dalam keadaan yang mengerikan. Ja'far bin Abi Talib ni, dia punya tangan dua-dua ni dikodongkan. Orang tetap tangan dia. Orang tetap. Sebab itu dia panggil Tayyar, Ja'far al-Tayyar, Ja'far yang punya sayap. Dalam perang orang tetap tangan sebab dia pegang bendera. Dia pegang bendera. Zaman dulu pegang bendera ni orang hebat lah. Jangan jatuh. Kita tak lama lagi nak angkat bendera ni. Pegang bendera, jangan jatuh betul-betul. Kalau ada upah bagi kita sekali. Mana angkat bendera? Ni ada rakaman. Angkat bendera. Makna kalau dulu angkat bendera ni jangan jatuh. Kena orang yang betul-betul. Tak ada tengok sikit darah campak bendera. Itu bukan main lompat-lompat ni. Pegang sampai mati ni. Bawa bendera Islam. Nabi SAW nanti Nabi nanti salah seorang Ja'far bin Abi Talib. Nabi nanti Abdullah bin Rawahah. Di semua ni antara sahabat-sahabat yang lantik Nabi pilih. Saya nak kata Ja'far, Nabi kasih dia pergi hijrah yang tahun ke-7. Yang pertama, tahun ke-5, kedua pindah lagi. Ja'far bin Abi Talib. Dia syahid ni, tangan dia kena tetap ni. Dia kena tetap tangan kanan, dia genggam tangan kiri. Orang nampak dia pegang bendera sebab musuh nak jatuhkan bendera je. Sebab itu bila dia pegang tu, tetap tangan kiri. Dia peluk tangan dia. Dia peluk dengan yang kodong dia peluk. Dalam tombak daripada belakang. Sungguh Ja'far bin Abi Talib sebagai satu orang syahid. Nabi kata Allah akan beri dia sayap dekat dalam syurga tadi. Tangan dia tak ada tu, Allah akan beri sayap dia. Sebab orang syahid ni, kat mana penempatan dia? Penempatan roh orang syahid Allah tetapkan di pipih, di mulut burung-burung dalam syurga. Sebab itu keistimewaan orang yang syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila Allah tanya dia, Allah tanya, walau Allah Maha mengetahui. Allah tanya, wahai Ja'far, mana kedua tangan? Allah Maha mengetahui. Ja'far kata apa? Ya Allah, wahai Tuhanku, dua-dua tangan yang aku telah sudah berikan kepada untuk agamamu ya Allah. Jadi Nabi pilih dia, Ja'far bin Abi Talib, pergi ke mana? Habasyah. Tahun ke-7 kenabian. Cuma bila tahun ke-7 ni, orang-orang kafir Quraisy rasa macam tersentak. Dia hantar perwakilan daripada Mekah yang dipimpin oleh satu orang nama dia Amru bin Al-As. Amru bin Al-As dia antara sahabat Nabi. Cuma dalam peristiwa ni dia tak masuk Islam lagi. Dan Amru, kalau siapa baca sejarah ni, dia satu orang yang pakar dalam politik. Dia orang hebat. Dia kalau orang cakap politik ni antara Amru bin As. Baca sejarah ni. Sebab itu Umar Ibn Khattab bila jadi khalifah, Umar lantik jadi gubernur di Mesir. Dia orang pentah, orang pakar dalam politik. Jadi sebelum dia masuk Islam tu, wakil supaya orang Islam yang kat Habasyah tu nak tarik balik ke Mekah, lantik siapa? Amru bin As. Perwakilan daripada kafir Quraisy Mekah hantar dia bercakap. Orang yang pentah bercakap.
Dia walaupun orang mentah bercakap, hebat macam mana bercakap, kalau kebenaran datang, dia tak boleh terima. Kadang-kadang datang kebodohan dekat dia. Sehinggalah pergi perutusan semua nak beritahulah tentang orang Islam ni, dia ni sebenarnya buang agama, macam-macam tuduhan. Akhirnya Raja Habsyah panggil, Raja Habsyah panggil sahabat orang Islam ni. Dia kata, betul tak dakwaan orang-orang ni yang kata kamu ni memecah belahkan masyarakat, kamu ni begini, kagak macam-macam. Ja'far pun menjawab bagi pihak orang Islam. Dia kata, kami orang Arab bangsa jahiliyah, sebelum didatang Nabi cakap inilah kehidupan kami, gini. Sehinggalah diutuskan Nabi di antara kami yang bawa kami mengenal Tuhan yang Maha Esa, mengajak kami macam ini kebaikan, jangan mencuri, jangan berzina, gini. Dan kami ni ikuti, kami ditindas. Sebab itu kami datang sini. Amru, dia cerdas. Dia kata tak boleh makan dalam ini. Nak makan jangan cara pun. Dalam isu politik ni, tengok kalau tak boleh makan mana-mana lah, dia akan bangkitkan isu agama. Sebab agama ni dia sensitif. Orang sensitif agama ni tak kira lah mana-mana pun. Cakap agama dia orang sensitif, walaupun dia tak datang sembahyang. Tapi jangan cakap. Amru bangkitkan. Sebab apa kita tahu Habsyah dia raja Najasyi ni dia nama kepada pemerintahan di Ethiopia, Habsyah ketika. Dan dia beragama Nasrani. Jadi Amru cari buah nak kenakan orang Islam. Dia kata orang Islam ni gini, agama dia sembah gini, tak mempercayai Isa, bagi macam-macam cerita lah. Jadi bila Najasyi dengar melibatkan agama ni, Najasyi nak jelas lah. Apa pandangan orang Islam? Panggil orang Islam, Ja'far, apa pandangan orang Islam tentang Isa? Ketika tu nak jawab, sebab kita duduk bawah ta'aluk orang. Kita ni bukan majoriti. Kita ni bawah bukan negara Islam, negara dia. Bila orang tanya apa pandangan kamu tentang Isa, akhirnya Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam. Ja'far beritahu satu orang wanita yang Allah angkat nama sebutan ni, dan tidak ada sebutan mana nama wanita dalam Quran surah melainkan Maryam. Walaupun Khadijah tu dekat di hati Nabi, tapi tidak ada satu surah nama surah Khadijah. Walaupun Fatimah anak kesayangan Nabi, tapi tidak ada satu surah yang dipanggil Fatimah. Tapi Maryam, Nabi tahu ni kat Najasyi, sebab dia semua rakyat dia Kristian. Bagaimana Islam mengangkat keluarga ni, Imran. Dia baca Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Bila nak cerita pasal Maryam ni, Tuhan cerita daripada mula, bukan kisah dia. Allah kata zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Sebab Zakaria ni siapa? Zakaria ni ingat tak siapa dengan Maryam? Dalam perempuan tahu. Ini bapa saudara lah, dekat je. Allah kata ingat wahai Muhammad kisah Zakaria. Allah nak kaitkan. Sebab kadang-kadang nak cerita ke orang ni, kita kena cerita daripada struktur dia nampak. Dia baca zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah kata wahai Muhammad baca kisah Zakaria. Apa dia? Iznada rabbahu nidaan khafiyah. Ketika dia minta, dia berdoa merayu pada Allah Subhanahu wa taala nak zuriat, nak anak. Dia kata apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dia kata ya Allah, kurniakan aku satu orang anak. Anak tu untuk apa? Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub, yang mewarisi kenabian, kerja dakwah daripada keluarga Yaqub alaihissalam. Doa, lalah Allah kurniakan. Sebab itu Zakaria ni special. Allah beritahu dia dapat anak, Allah namakan anak dia. Dia bukan Zakaria yang tak nama. Allah kata apa? Allah kata dia akan lahir, isteri akan lahir anak, dan Allah kata kami nama dia Ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Kami namakan anak kamu Yahya, yang sebelum ni tak ada orang namakan Yahya alaihissalam.
Lepas tu bangkit sampai situ, Allah kata, dan sudah Maryam, Allah kata, wazkur fil kitabi Maryam. Wahai Muhammad, cerita. Ja'far cerita pada An-Najasyi bagaimana Allah cerita pada orang Islam. Kita tak lebih-lebih. Kita tak mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan seperti dakwah orang Nasrani. Jadi nak cerita bagaimana? Cerita bagaimana Allah cerita dalam Quran. Bagaimana Allah angkat Maryam. Seperti bukan orang-orang, sebab orang Kristian tahu, Yahudi tahu, orang Nasrani tahu, yang mana tuduhan yang dilontar oleh Yahudi yang mengatakan Maryam ni baghiyah. Baghiyah ni bahasa kita apa ya? Pelacur lah sengaja, perempuan tak baik. Dia baca wazkur fil kitabi Maryam. Allah kata, ingat wahai Muhammad kisah Maryam. Najasyi dengar lah. Najasyi masa tu panggil satu orang yang mutarjim, satu orang yang terjemahkan bahasa Arab. Terjemahkan, diterjemahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita ayat dari surah Maryam panjang. Allah kata ketika kami nak masuk roh, nak kata Maryam ni bukan seperti tuduhan orang-orang Yahudi. Bila datang Jibril AS nak tiap roh kat rahim dia, dia kata apa? Qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Datang tu satu Jibril menyerupai manusia, dia rasa dia wanita yang baik, salihah. Datang orang lelaki-lelaki yang tak kenal, dia kata, inni a'udzu birrahman, aku minta berlindung daripada Tuhan Ar-Rahman. In kunta taqiyya, dia kata kalau orang bertakwa aku minta berlindung. Jangan buat tak bukan. Lepas tu Jibril AS beritahu dekat dia yang dia akan lahirkan satu orang manusia yang akan jadi pedoman bagi umat manusia. Maryam kata, lam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Kata, macam mana aku nak lahirkan anak, aku ni tak pernah disentuh benda laki-laki. Lam yamsasni bashar walam aku baghiyah. Jibril AS beritahu kat Maryam, semua Allah rakam. Allah kata kerja ni mudah bagi Allah. Kerja untuk kita menjadi manusia ni mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'far baca sampai An-Najasyi itu terpegun. Dengar satu-satu terjemah bagaimana Maryam difitnah, bagaimana dilahirkan anak, Allah pelihara dia. Akhirnya An-Najasyi masuk Islam. Itu satu orang antara yang beriman dengan Nabi tapi tak lihat Nabi SAW. Bila dengar kisah Maryam, sepanjang lebar dia dengar, sebab dalam surah Maryam tu panjang. Bagaimana Maryam kena fitnah, Maryam keluar daripada kampung ni, duduk kat bawah pokok kurma, Allah suruh gegar pokok kurma, jatuh buah rotok, lahir anak, lepas tu tak nak bercakap. Lepas tu ketika tu suruh orang dah fitnah, kata gini-gini, tiba-tiba anak bercakap. Komplit set cerita surah Maryam. Akhirnya An-Najasyi masuk Islam. Bila An-Najasyi masuk Islam, cuma dia tidak sempat lihat Nabi SAW. Dia meninggal dulu. Sebab itu kalau dalam rekod sejarah, kalau kita belajar fiqh, kita ada sembahyang, dipanggil sembahyang mayat ghaib. Kadang-kadang kita sembahyang ghaib, kita dengar si fulan ni meninggal, kita bukan mengamai jemaah, kita buat sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib ni sama je macam sembahyang mayat. Sama dengan sembahyang mayat, cuma bezanya mayat ada, mayat tak ada, tu je. Kalau sembahyang mayat hadir, mayat tu kat depan, kita sembahyang Allah Akbar, kita ikut imam. Sembahyang ghaib, cuma mayat dia tak ada kat depan kita, mayat duduk kat tempat lain. Itu antara orang yang mula-mula Nabi sembahyang ghaib kematiannya, Raja An-Najasyi. Nabi kata rajulun salih, satu lelaki yang baik, salih. Nabi sembahyang ghaib kali. Nabi kat Madinah, Nabi sembahyang ghaib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa kan An-Najasyi. Kan dia terima. Sebab itu nak kata peristiwa tampur Rajab, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab hijrah tu Raja An-Najasyi masuk Islam. Nak kata apa, kadang-kadang tiap pengorbanan, siap susah payah, ada harga yang kena bayar. Untuk kadang-kadang satu orang dapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat dipukul bantai, sahabat dibunuh. Tapi sebab apa? Sebab hidayah dekat. Allah nak beri hidayah ke An-Najasyi. Itu peristiwa antara yang berlaku pada bulan Rajab, bulan haram, keistimewaan. Walaupun dia tahu Arab menghormati bulan haram ni, dia takkan bunuh, takkan apa. Sebab itu Allah SWT bila sampai satu peringkat, dia boleh tipu, ditarik. Allah kata innaman nasi'u ziyadah fil kufr.
yudhallu bihi alladhina kafaru yuhibbunahu ama wa yuharrimunahu ama. Dia boleh nak tambah tokok. Dia kata bulan haram tak habis sebab dia standby. Nak masuk bulan haram, dia kata jangan buat ini. Tapi dia kata dia bulan haram, dia boleh bunuh orang. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintah bila orang Islam dibunuh ni dalam keadaan zalim, Allah Subhanahu Wa Taala perintah orang Islam untuk mempertahankan jiwa. Itu peristiwa dalam bulan Rejab. Hijrah yang pertama rekod. Sebab hijrah pertama hijrah ke Habasyah, hijrah kedua pun Habasyah, yang ketiga ni baru ke Taif. Ke Taif. Cuma peristiwa di Taif bulan Rejab, dan cerita pasal Rejab nanti kita akan masuk Isra Merah pun kita akan cerita kenapa peristiwa Isra Merah berlaku. Orang mungkin akan lihat peristiwa Isra Merah ni, tapi orang tak lihat apa yang sebaliknya yang berlaku pada sebelum Isra Merah. Okay. Dan seterusnya antara peristiwa dalam sejarah yang berlaku dalam bulan Rejab ni dipanggil keluarnya tentera Islam dalam peristiwa Tabuk. Tabuk ni satu tempat di antara dia tengah-tengah antara Madinah dengan Syam. Antara Syam. Jadi kalau dalam peta tu kita tengok buka antara Madinah tu lebih kurang, Syam tu di tengah-tengah, Tabuk ni. Dan ketika tu dikuasai oleh tentera Rom. Tabuk ni dia dekat dengan Syam. Dalam bulan Rejab tahun ke-9 Hijrah, Nabi hijrah pada tahun pertama, kedua sampai dah tahun ke-9. Sebab Nabi wafat tahun berapa? Nabi wafat pada tahun ke-11. Nabi duduk kat Madinah 10 tahun, kat Mekah 13 tahun, duduk kat Madinah, tahun ke-11 Nabi wafat. Dan tahun ke-9 ni peperangan terakhir Nabi SAW, perang Tabuk, berlaku pada bulan Rejab. Dan bulan Rejab ni dipanggil masuk bulan panas, cuaca panas, masuk Syaban, Ramadan. Ketika tu ujian, peperangan Tabuk ni sebenarnya tak berlaku perang. Pergi sana tak berlaku perang pun. Cuma bila dengar kemarahan Rom, Nabi dengar Rom datang, Nabi SAW himpun kekuatan 30,000 tentera Islam. Perang Tabuk. Tentera Islam keluar daripada Madinah pada bulan Rejab tahun ke-9. Apa peristiwa ni? Salah satu peristiwa dalam sejarah Tabuk ni yang Allah Subhanahu Wa Taala uji orang-orang beriman. Kerana apa? Ketika tu musim buah menjadi. Dia kalau buah tambal ni dia menjadi musim panas. Macam kita nak pergi umrah ni lah, kalau saya pergi umrah Rejab, Syaban, kalau masuk Ramadan, kita bukan pergi pasar kurma je, kita tengok kurma kat pokok. Dia musim buah nak masak. Bila bulan Rejab, satu perang yang mana Allah rekod ketidakhadiran orang yang dalam perang Tabuk. Sebenarnya perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, banyak perang, ada sahabat yang tak menyertai, tapi nama mereka tidak direkod. Perang Badar ada sahabat yang tak menyertai perang Badar, perang Uhud ada sahabat yang tak menyertai Uhud, perang-perang yang lain. Tapi perang Tabuk ni satu peperangan yang siapa tak hadir, nama dia ada rekod Al-Quran dan jadi bacaan sampai hari ini. Lepas tu Allah terima taubat. Sebab Allah, Nabi tahu perang Tabuk, Rom, dan saya pernah cerita lepas-lepas, Rom, dia empire, kekuatan ni hebat, kerajaan ni beratus tahun. Bila dengar kemarahan Rom, Nabi nak sekat, himpun orang Islam 30,000. Nabi SAW menengok keadaan, Nabi rasa macam tak cukup lagi. Nabi duduk kat masjid, Nabi ailankan. Macam itulah, kita nak Ramadan ni, siapa nak infak Ramadan? Bila masuk dalam bulan Tabuk, Nabi ailankan siapa di antara orang Islam nak infak harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi umumkan, sahabat orang datang harta. Nabi umumkan siapa nak beri harta untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat datang harta. Sebab banyak ayat Al-Quran, banyak hadis tentang orang yang infak harta pada jalan Allah. Jadi kita khutbah wakaf. Makna orang yang infak jalan Allah Subhanahu Wa Taala, harta dia, ganjaran dia besar insya-Allah. Hari ketiga Nabi lihat tak cukup sebab perjalanan tu jauh. Perjalanan jauh, musim panas, alat tak cukup. Hari ketiga Nabi umumnya siapa nak datang? Wanita-wanita bawa buah harta. Sebab Nabi SAW beritahu, Nabi beri motivasi, tarikh pada sahabat.
Harta yang kamu belanja pada jalan Allah, duit yang kamu keluarkan, semua akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah lipat ganda. Allah turunkan ayat, Allah beritahu apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Allah kata misal, contoh, perbandingan orang yang keluarkan harta pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kamasali habbah, seperti satu bijian, abbatat min kulli, satu bijian yang tumbuh daripadanya 7. Lepas tu daripada 1 tu keluar 100. Makna sampai 700,000. Allah kata wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lebih lagi pada siapa yang Allah kehendak. Sebab itu sahabat faham ni. Sahabat kasih semua harta. Ketika tu Uthman dengar ni. Uthman sahabat Nabi, dia sahabat Nabi, menantu Nabi saya cerita dia. Dia satu orang sahabat yang banyak infak untuk agama. Dan harta dia sampai sekarang masih ada lagi. Kalau kita pergi Madinah, kalau kita pergi tak tahu, mula-mula pergi umrah. Pergi umrah, kita tak biasa belajar sejarah, dia tahu, tapi tak tahu kat mana. Takdir Allah, kebetulan masa tu hotel tu dipindah ke depan-depan. Kita baca, sembok macam kita nak buat masjid, tanah siapa, milik siapa, pemaju siapa, kita baca lah. Dia kemudian tablik, jadi hak milik Uthman bin Affan. Oh, saya kata adalah masih diusahakan lagi. Mana wakaf di Saudi. Harta ni banyak. Sampai sekarang manfaat, dan dia akan dapat manfaat dalam kubur dia. Uthman dengar ni, Nabi elan ketiga, dia bawa suku harta, 1/3 harta bawa depan Nabi, ya Rasulullah, ini untuk Islam. Dia bawa 1/3 tu banyak. Dia bawa 100,000 kuda, dia bawa dinar, dirham, dia bawa harta dia. Umar bawa separuh harta. Bila Umar bawa separuh harta, Abu Bakar bawa harta dia. Umar lihat apa? Umar kata pada hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Sebab Umar, Abu Bakar ni ranking nombor 1 lah. Tak ada orang mengatasi dia. Sebab itu Nabi kata satu orang lelaki yang kalau dipilih jadi kekasih, aku akan pilih Abu Bakar jadi kekasih aku. Semua pintu syurga panggil nama dia, Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perang Tabuk, bila Abu Bakar bawa harta tu tak banyak, Umar kata pada hari ini aku akan mengatasi Abu Bakar. Tapi Nabi SAW bila Abu Bakar datang, Abu Bakar bawa harta, Nabi tak tanya banyak mana dia bawa. Nabi kata, berapa baki yang kamu tinggal kat rumah tu? Apa kata, ya Rasulullah, aku tinggal Allah dan Rasul kat rumah, bawa semua dah harta aku ni. Umar dengar. Umar kata, wallahi demi Allah, inilah satu orang lelaki yang sampai bila-bila aku tak akan mengatasi dalam kebajikan. Abu Bakar As-Siddiq. Bila perang Tabuk tu, dalam Rejab ni, musim panas nak keluar, Nabi tak sebut lagi nak pergi Tabuk. Kalau sebut pergi Tabuk, memang macam kita lah, kadang-kadang sebut mula-mula nak pergi mana gini. Oh, dah tahu dah tahu berapa lama nak pergi, duduk memanas berapa lama, kita kata surrender lah. Nabi tak beritahu sahabat, kumpul harta. Baru Nabi SAW dia nak keluar, Nabi kata kita nak pergi Tabuk jauh. Semasa tu kalau 30,000 tentera bergilir naik kuda ada 10,000 je. Sahabat infak ada 10,000 kuda, gilir naik jalan-jalan panas. Nabi pergi. Dan di antara ramai-ramai tu ada 3 orang yang tak pergi, sahabat Nabi. Kalau yang munafik tak pergi, Nabi tak masalah. Kalau munafik kan dia kata, kenapa tak pergi? Sakit perut ni, mati, cucu COVID, macam-macam Nabi kata dia. Kalau munafik Nabi tak ingat. Datang alasan apa pun Nabi tak ingat, tak salah. Sebab dah tahu Nabi munafik. Sebab Allah dah beritahu Nabi. Sebab Tabuk ni peristiwa yang tahun ke-9. Sebelum tahun ke-9 Nabi dah diberi amarah oleh Allah tentang orang-orang munafik. Allah turunkan satu surah, Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Datang orang munafik jumpa kau wahai Muhammad, dia kata kau ni Rasulullah. Allah kata wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin laqadibun. Allah tahu mereka ni semua bohong. Mereka ni semua pembohong. Sebab itu Nabi SAW tak semayang. Allah turunkan ayat. Allah kata geng-geng ni zaman dulu lah, geng-geng ni kalau mati jangan semayang. Allah kata. Dan Allah kata apa? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri. Allah kata wahai Muhammad, kalau geng-geng ni mati Muhammad, jangan semayang. Kita kalau tak semayang,
Allah kata, Allah perintah jangan sembahyang, orang ni jangan sembahyang. Wala taqum ala qabri, jangan ziarah kubur. Kerana Allah kata innahum kafaru billah, kerana dia kafir Allah dan Rasul. Jadi dalam perang Tabuk tu nak jauh pergi musim panas, king-king munafik datang. Dia kata, ya Rasulullah, tak boleh pergi lah. Ya Rasulullah, banyak alasan. Di antara ramai-ramai ada 3 orang. 3 orang ni sahabat Nabi, dan dia bukan orang munafik. Bila orang kata si fulan ni munafik, sahabat kata wallahi dia bukan munafik. Sebab zaman dulu orang munafik tak akan sembahyang subuh. Dia makan tak akan sembahyang subuh dan isyak berjemaah. Dia sahabat Nabi, dia susah payah. Zaman dulu senang je. Zaman dulu sebab dia tak datang subuh isyak sebab tak ada lampu, gelap. Dia bodoh orang kita, gelap-gelap tak datang dia. Dia datang, tapi datang sembahyang. Maghrib, Zuhur, Asar, Maghrib dia sembahyang. Isyak. Sebab itu Nabi kata inna asqalas salata 'alal munafiqin. Sesungguhnya seberat-berat sembahyang orang munafik ni salatul aish hatta maghrib was-subh. Dalam riwayat Bukhari, sembahyang isyak dan subuh berjemaah. Nabi kata law ya'lamun, kalaulah kamu tahu kelebihan, ganjaran, fadilah apa Allah nak bagi orang datang sembahyang subuh berjemaah, la atauha walau kana abwa, kamu pasti merangkak. Kalau berangkat, kamu akan berangkat datang kalau kamu tahu. Sebab orang tak tahu. Sebab itu subuh tak ramai. Bukan kat sini lah, kita kata mana-mana. Tak ramai. Kenapa? Orang tak tahu. Dia tahu bila dah meninggal baru tahu. Bila meninggal, semua orang tahu. Yang bercakap pun tahu, yang dengar pun tahu. Dan kita akan bercakap. Kita akan, semua akan menyesal. Sebab itu jaga. Khususnya orang lelaki, subuh kena berjemaah di masjid. Kalau kata tak sedar tu, tak apa, benda tak sedar. Tapi kalau sedar, datang masjid semampu mana. Sebab solat subuh ni harga dia mahal sangat. Sebab itu ada kelebihan. Nabi kata masalla subha fil jamaah fi zimmatillah. Siapa yang solat subuh berjemaah, dia dalam jagaan Allah pada hari itu. Dia siapa yang solat subuh berjemaah, dia dalam pemeliharaan Allah. Kalau kata dia meninggal, dalam pemeliharaan Allah, husnul khatimah. Solat subuh berjemaah. Okey, jadi dalam perang Tabuk tu semua 3 orang tak pergi. 3 orang ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata wa'ala salasah, 3 orang yang tak pergi. Sebab Tabuk ni jauh, perjalanan dan ujian. Dan mereka 3 orang ni ada alasan. Dia ada alasan yang kukuh, dia boleh beritahu Nabi, tapi tak nak beritahu Nabi. Dia ada alasan. Yang satu orang tu kerana uzur, sebab Allah kata infiru khifafan wa siqalan wa jahidu fi sabilillah bi aqwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah kata infiru khifafan wa siqalan, keluar. Sama ada khifaf wa siqal, sama ada kamu senang, kamu susah, kamu sakit, kamu tak sakit, kamu kena keluar. Semasa tu perintah. Dalam peristiwa ni lah, dalam peristiwa ni Allah kata keluar. 3 orang ni sahabat Nabi SAW tak menyertai. Sehingga Nabi dalam perjalanan, Nabi tanya, mana 3 orang? Sahabat lain bela. Sahabat kata mungkin dia lambat sikit. Sampai-sampai tak pergi. Sampai Tabuk 3 tak ada. Dalam perjalanan bulan Rejab tu, keluar bulan Rejab, masuk Syaban. Kita dah masuk Syaban, dah masuk tu perjalanan jauh. Pergi-pergi tak jadi perang. Sebab Rom tahu tentera datang Islam. Selama dia dengar Islam, dia ingat macam biasa datang macam biasa. Boleh dah dengar Arab dengan Arab. Dia tak tahu upaya Rom besar. Dan bila Rom Islam datang, dengar nama Nabi. Salah satu mukjizat Nabi, orang dengar nama dia ni, Allah letak kegentaran pada musuh. Sebab itu kita tahu dalam peristiwa tu panas. Hujan tak pernah turun. Arab tak pernah hujan. Sekarang aja turun salji ni. Itu pun turun ada tanda-tanda ni. Nabi SAW kata akan berlaku sebelum la taqumus sa'ah, mana tidak akan berdiri kiamat sehingga kamu lihat bumi Arab akan menghijau balik. Itu wallahu ta'ala alam. Okey. Dan 3 orang yang akhirnya Nabi tengok taufik di antara. InsyaAllah kita akan sambung pada kesempatan, kita akan lihat bagaimana 3 orang. Sehingga Nabi SAW beri perintah pada sahabat jangan jawab salam. Sebenarnya jawab salam ni apa hukum dia? Beri salam ni sunat. Assalamualaikum, jawab salam tu wajib.
Tapi Nabi balik Tabuk, Nabi kata jangan jawab salam 3 orang. Semasa tu bumi jadi sempit. Orang Islam, Assalamualaikum. Oh tak jawab, Assalamualaikum. Semua Islam tak jawab, apa cerita ni? Yang jawab semua Nabi. Kalau jawab tu munafik lah tu. Lama-lama selama 40 hari sampai 50 hari. Kita akan lihat insya-Allah pada kesempatan peristiwa dalam Rajab. Mudah-mudahan akan jadi iktibar pada kita. Kadang-kadang harga mahal untuk bayar untuk kebenaran Islam, kadang-kadang untuk agama yang benar ni, kadang-kadang harga dibayar dengan darah, dengan nyawa. Mudah Allah rahmati mereka semua, dan kita ni semua akan mengikuti mereka insya-Allah, iktibar para sahabat Nabi SAW. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma a'inna bil 'ilmi waz zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzu bika min al-barasi wal jununi wal judab min as-sayyi wal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.